Malaysia akan memantau rapat kesan pelepasan air radioaktif yang dirawat daripada loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik oleh Jepun hari ini. Tindakan dilakukan termasuklah Jabatan Tenaga Atom diarahkan untuk meneliti perkembangan semasa selain kementerian bertanggungjawab memantau bekalan makanan yang diimport dari negara matahari terbit itu. Ketua Setiausaha Musti Datuk Dr. Aminuddin Hasim berkata pihaknya peka dengan situasi itu bagi mengelak kesan negatif berlaku di negara ini. Sementara itu, Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali memberi jaminan KPDN akan mengambil tindakan perlu untuk memastikan sumber bekalan makanan yang diimport dari negara berkenaan selamat. Sebab kita banyak bergantung kepada sumber makanan juga daripada luar. And we are monitoring closely, bukan isu seafood saja, tapi perkara-perkara lain juga kita akan teliti dan dengan dekat dan akan mengambil sebarang tindakan yang perlu untuk memastikan wujudnya kestabilan bekalan dan harga dalam negara. Jepun hari ini mula melepaskan air radioaktif yang dirawat daripada loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik. Biarpun rancangan itu mendapat kritikan hebat dan sekatan import makanan laut oleh China, Korea Utara dan Hong Kong. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan tindakan melepaskan air adalah selamat mematuhi piawaian antarabangsa. Semalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan pemeriksaan tahap 4 pengawasan akan dikenakan di pintu masuk negara terhadap produk makanan berisiko tinggi yang diimport dari Jepun untuk analisis kandungan bahan radioaktif. Berdasarkan data kementerian, dalam tempoh 2022 hingga Jun 2023, produk makanan ikan dan hasilan ikan antara tertinggi diimport disusuli buah-buahan, sayur-sayuran dan selebihnya makanan dan minuman terproses. Sementara itu, kepada orang ramai diingatkan tidak perlu panik berhubung tindakan Jepun melepaskan air radioaktif terawat itu. Menurut pakar, air yang dilepaskan itu sudah ditapis dan hanya mengandungi bahan radioaktif yang bersifat sangat lemah dan tidak akan meningkatkan risiko kanser. Bahkan kedudukan Malaysia juga tidak memungkinkan terdedah dengan risiko mudarat. Tritium ini adalah bahan radioaktif lemah dan juga tritium ini terkandung dalam pelbagai sumber-sumber air biasa yang kita minum seperti air mineral dan mungkin juga air kumbahan dan sebagainya. Dari segi geografinya, Malaysia dengan Jepun ni tidaklah terlalu dekat. Jadi pencairan demi pencairan boleh berlaku apabila ianya sampai kepada lautan kita. Apa yang penting, pihak berkuasa bolehlah melakukan pemantauan berterusan, melakukan pengukuran tentang kandungan tritium di air laut kita dari semasa ke masa, dan pada waktu yang sama orang ramai boleh terus melihat bagaimana hal ini diuruskan melalui laman web contohnya oleh IAEA dan juga pihak TEPCO sendiri. Menurutnya lagi, tindakan Jepun itu sebaliknya wajar dilakukan mengambil kira penyelidikan komprehensif yang sudah diklasifikasikan sebagai selamat. Jabatan Tenaga Atom Malaysia dalam pada itu memaklumkan pihaknya sudah bekerjasama dengan Kesatuan Eropah melakukan pemasangan Gamma Spectrum Water Monitoring Station untuk memantau sebarang peningkatan aras radioaktif sepanjang masa. Agensi berita Reuters melaporkan Jepun mula melepaskan air sisa tercemar nuklear dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi yang lumpuh ke Lautan Pasifik pada hari ini. Menurut pengendali loji itu, Tokyo Electric Power Company TEPCO, pelepasan air dilapor bermula kira-kira jam 1 tengah hari waktu tempatan. Walaupun kebimbangan dan bantahan berterusan dilakukan dalam penduduk serta kalangan komuniti nelayan tempatan. Bukan itu sahaja, negara serantau seperti China dan Korea Selatan turut melakukan bantahan dengan menguatkuasakan larangan import terhadap semua produk makanan laut dari Jepun. TEPCO dalam pada itu turut merancang untuk melaksanakan pusingan pertama pelepasan selama 17 hari untuk menyacas 7,800 tan air sisa radioaktif.